Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Afdalus salatu wa atamut taslimu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sirkin wa akhrijna mukhraj sirkin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على آل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada bahagia Bapa Pengerusi, Datuk Pengerusi Surau Khalid Al-Walid, seterusnya kepada semua yang berkuasa surau yang saya muliakan, semua imam-imam, bilal-bilal, petugas-petugas, seterusnya yang saya kasihi lagi saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli syurga, jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali ialah sebagaimana biasa, tiada apa yang kita nak tuturkan melainkan syukur kita kepada Allah dalam setiap apa yang kita terima daripada Allah. Sama ada yang kita sedar, yang kita rasa biasa atau kita rasa luar biasa, semua itu kita patut rasa syukur.
Kerana Allah menyatakan bahawa kalau kita nak hitung nikmat Allah yang Allah bagi dekat kita, memang takkan mampu nak hitung lah. Ya, kalau kita celupkan jari dalam laut, angkat saja jari itu, titisan air itu, nak katanya nikmat Allah itu, Allah itulah sangat nak dibandingkan dengan lautan itu. Justru muslimin dan muslimat sekalian, dan nikmat ini juga sebenarnya tuan-tuan yang menyebabkan sama ada kita ni kufur ataupun kita makin dekat dengan Allah. Maka kalaulah Allah bagi kita nikmat dalam keadaan kita bersyukur dengan nikmat, kita datang ke surau, boleh tunggu pula sekejap untuk kuliah, maka tuan-tuan ini barangkali bukti kita lah, ya? Kita rasa lah mungkin ini bukti bila mana di akhirat nanti, tak kala Allah mempersoalkan segala-gala apa yang kita ada. Allah tanya kita kereta buat apa, harta benda buat apa, masa kat mana habis, baju-baju beli apa sebenarnya untuk guna untuk apa. Semua itu insya-Allah mungkin memberi penyaksian kepada kita nanti. Ya, kereta kita akan jawab ke mana kita pergi. Antara jawapan yang kita akan jawab adalah ke surau. Baju, seluar, duit, harta yang kita habiskan, masa, tenaga, kesihatan yang kita ada, semua itu akan bantu kita nanti insya-Allah. Kita berharap mereka lah nanti yang akan membantu kita tak kala lidah itu, mulut itu Allah kunci, yang bercakap tangan, yang memberi penyaksian kaki dan segala apa yang kita kerjakan masa kita hidup. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, pada malam ni sebagaimana yang saya baca dalam ayat bermula ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13 surah Al-Qasas. Masih lagi perbincangan kita berkisah tentang kisah Nabi Musa AS dan juga Bani Israel. Kita nak flashback sikit. Kalau orang masih tertanya-tanya macam mana Bani Israel boleh ada dekat Mesir sedangkan mereka tu ada dekat Palestin, siapa boleh jawab? Bani Israel kan berasal daripada Palestin, daripada Nabi Yaqub kan. Bani berarti anak, keturunan. Israel nama gelaran bagi Nabi Yaqub. Isra berarti hamba, Il adalah Allah. Jadi Bani Israel anak-anak ataupun keturunan Nabi Yaqub yang berjumlah berapa orang? 11 ke 12? 12 termasuk Nabi Yusuf. Termasuk Nabi Yusuf 12 orang. Bani Israel itu terkenal sebagai 12 kelompok, mewakili 12 anak beranak ni. Sehinggalah mereka di kemuncak cerita nanti, di kemuncak cerita kisah Bani Israel ni, di mana mereka keluar lari daripada Mesir balik ke Palestin berpuak-puak, iaitu sebanyak 12 puak tadi. Okey, tapi macam mana mereka boleh ramai dekat Mesir? Kisahnya kita perlu cerita lagi sebenarnya. Sebab tu kisah Nabi Yusuf yang kita cerita sekarang ni kisah Nabi Musa. Kan Nabi Yusuf Allah tak cerita lagi dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah tak ada lagi kisah Nabi Yusuf. Allah mulakan dengan kisah Nabi Musa dulu dan kisah Bani Israel. Dan saya kaitkan ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah hari itu dengan kita pergi kepada satu surah lain namanya surah Al-Qasas yang memperincikan kisah surah Al-Baqarah. Okey, dah dapat tu. Okey, jadi untuk flashback, nak cerita macam mana Bani Israel boleh ramai dekat Mesir sedangkan mereka tu lahir keturunannya dekat Palestin, Nabi Yaqub di Palestin. Dan kalau kita boleh ingat kisah Nabi Yusuf, salah seorang anak yang paling disayangi oleh Nabi Yaqub, begitu legasi yang utama lah dalam 12 orang tu. Kan Nabi Yusuf itu sebelum dia jadi Nabi, dia pernah dilontar, pernah dihumban masuk dalam perigi kan. Bila dia lontar masuk dalam perigi, akhirnya kan ada pedagang-pedagang yang bawa keluar dia, dan akhirnya menjual dia kepada Al-Aziz, kepada seorang pemerintah Mesir. Bukan raja Mesir, tak, dia seorang pemerintah, mungkin tahap menteri lah. Dibawa oleh pedagang-pedagang daripada Palestin ni menuju ke Mesir, dan Nabi Yusuf akhirnya pergi ke Mesir. Dia duduklah dengan Al-Aziz tu, yang akhirnya berlakulah kisah yang akhirnya isteri pemerintah tu minat dengan Nabi Yusuf kerana ketampanan dia. Kes yang kita ingat cerita kan. Dan akhirnya kerana untuk nak menutup kes, maka Nabi Yusuf dipenjarakan. Saya rekatkan cerita Nabi Yusuf duduk penjara, akhirnya dia boleh takbir mimpi. Akhirnya ada kawan-kawan bantuan dalam penjara itu keluar menjadi bulu balang istana. Akhirnya terbongkar mimpi daripada raja yang duduk di istana, yang mana dia bermimpi ada macam-macam yang berlaku dekat negara dia. Maka ulu balang ni memperkenalkan Nabi Yusuf, kawan dia yang boleh bertakbir mimpi. Kan daripada situ kisahnya akhirnya Nabi Yusuf dipilih untuk mentadbir
mentadbir menjadi salah seorang governor ataupun menteri perbendaraan Mesir, menteri keuangan Mesir. Dan dia akhirnya daripada situlah akhirnya dia diberikan kekuasaan di Mesir. Dan daripada situlah bermulanya berbondong-bondong, bermula daripada Nabi Yaqub dan anak-anaknya datang ke Mesir. Kan, akhirnya terbongkarlah bahawa rupanya menteri keuangan yang sungguh dahsyat ini, yang dikenalnya sangat dikenali ini, rupanya di kalangan anak-anak dia sebenarnya. Dan daripada situlah akhirnya berbondong-bondong keturunan Bani Israel masuk ke Mesir. Ya, dia berjumlah dalam setengah riwayat menceritakan Nabi Yaqub membawa bukan 70 orang. Asalnya ada yang kata 68 orang masuk ke Mesir. Bila dah masuk ke Mesir, akhirnya mereka berkembang biak di Mesir. Dan macam biasa, Bani Israel adalah Bani yang mereka itu diberikan kecerdikan, ya, dan mereka boleh mentadbir Mesir, mereka establish dekat Mesir, boleh sentak bisnes sana sini. Maka mereka tidak disukai oleh orang asal Mesir, iaitu orang Kipti. Ya, orang Mesir kuno dipanggil orang Kipti. Orang asal Mesir tak suka dengan Bani Israel ni, zaman Nabi Yusuf lagi. Apatah lagi zaman Nabi Musa AS. Jadi bangsa Bani Israel ni bagi orang Mesir, bagi orang Kipti ini low grade lah, level rendah-rendah. Maka dia jadi hamba, jadi buruh paksa, jadi macam-macam. Yang ditindas, yang ditekan adalah Bani Israel. Itu zaman Nabi Yusuf lagi. Lepas Nabi Yusuf siapa? Ayub. Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa. Maknanya lama tu kan. Maknanya lama lah Bani Israel ni sentiasa ditindas sehinggalah pada zaman Nabi Musa AS. Ya. Okey, jadi kita kembali balik pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Mungkin kita nak cerita sikit lah tentang apa yang berlaku antara penindasan Bani Israel kepada Bani Israel ini yang saya pernah sebutkan hari itu, iaitu mereka ni kan sepatutnya dibunuh. Bila mana Fir'aun bermimpi, ingat lagi ceritanya, Fir'aun bermimpi yang mana ada api yang datang terbang atau menjala masuk ke negara Mesir dan memusnahkan bukan sahaja Fir'aun dan sekutunya, malah memusnahkan semua bangsa Kipti di Mesir. Dan mereka mengeluarkan satu undang-undang bahawa macam tu bermaksud ada akan lahir nanti orang Bani Israel yang akan menguasai Mesir dan menghancurkan pemerintahan tuanku Fir'aun. So tuan-tuan dan rahmati Allah, maka akhirnya keluarlah satu undang-undang, iaitu anak lelaki kena bunuh. Dan itulah yang Allah sebutkan melalui ayat yang ke-7, iaitu Allah perintahkan, wa auhayna, kami ilhamkan kepada ibu Musa alaihissalam agar menyusukan Musa ketika itu. Dan jika engkau wahai mak, jika engkau takut kepadanya, maka lepaskanlah anak kamu ini ke sungai, dan janganlah engkau merasa bimbang, dan janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya kami janji kami akan mengembalikan anak ini kepada kamu. Bukan itu sahaja, malah kami akan melantik menjadikannya di kalangan rasul-rasul kami. Mak risau tuan-tuan, mak mana yang tak risau nak letak anak. Kita yang nak hantar anak ke nursery pun kadang-kadang risau, tak percaya dengan orang yang jaga tu. Apatah lagi nak letak dalam bakul, dialirkan ke sungai tuan-tuan. Sungai pula bukan macam kita ni tuan-tuan, sungainya Sungai Nil ni tuan-tuan, dia punya besar tu macam laut. Sampai tahap kalau kita pergi sungai Nil yang besar tuan-tuan, kita boleh tak jumpa hujung pun ada. Besar sungai Nil ni. Maka sebab itu Sungai Nil dia tak panggil Nahrun Nil. Nahar ni sungai, tapi sungai kecil. Tapi dalam bahasa Arab, sungai Nil mereka akan sebut Bahrun Nil, iaitu lautan Nil. Besar, sungai yang terpanjang di dunia, sungai yang mengalir daripada selatan ke utara. Apa dia? Nil. Malah dalam hadis pun ada sebut, dalam hadis Nabi pun ada sebut tentang sungai yang mengalir daripada syurga. Ini antaranya Nabi sebut, antaranya Furat, Nil, sungai yang mengalir daripada syurga, kata Nabi. Dajlah itu antara sungai. Berarti sungai-sungai yang memberi tamadun kepada dunia. Sungai yang berfungsi, yang airnya susah nak kering lah nak kata. Sebab banyak negara-negara pada zaman itu, selain pada negara Mesir, mereka mengalami masalah kerana hujan jarang-jarang sekali.
Hujan jangan-jangan. Jadi mereka nak dapat sumber air memang sangat susah. Tapi berbanding dengan orang Mesir, berbanding dengan Mesir, maka sebab itu raja yang menguasai Mesir, dia menguasai sungai itu. Maka dia buat empangan-empangan, dia boleh sekat sungai. Maka orang akan terpaksa tunduk kepada dia, kerana kuasa dia boleh mengaturkan air. Sebab air kan sumber kehidupan. Jadi orang tak boleh hidup kalau tak dapat air, kan? Ya, sebagaimana kalau kita masih ingatlah apa, Mesir ni dia bukannya Mesir sekarang. Mesir ni dia termasuk Sudan, yang dia panggil Upper Egypt. Sudan tu adalah Upper Egypt. Mana Mesir ni daripada bawah. Kalau kita tengok dalam sejarah hari ni pun, kalau kita pergi ke belah selatan Mesir hari ni, belah Aswan, belah Luxor, belah Karnak, sepadan Sudan ni, kawasan itulah kawasan pemerintahan Fir'aun yang paling besar sekali. Especially Ramses kedua lah, belah-belah bawah, belah-belah selatan. Itulah kawasan Mesir yang asal. Mesir sekarang ni dipanggil Lower Egypt. Mana Mesir ni tamadunnya bermula daripada bawah naik ke atas. Lepas tu Bani Israel nak keluar Mesir, dia keluar ke atas pergi ke Palestin. Okey, tuan-tuan sekalian, bila mana dah dipecahkan negara Arab ni, akhirnya sekarang jadilah Sudan, jadilah Mesir. Sudan ke bawah, Mesir ke atas. Sudan satu ketika, tuan-tuan, pernah buat empangan. Dia sekat air sungai Nil ni. Dan akhirnya mereka pernah bergaduh lah. Dia pernah bergaduh, dan akhirnya empangan tu dibuka lagi. Nak kata besarnya kuasa sungai Nil. Yang nak kata sungai Nil itu, tuan, memang Allah sebut dalam Al-Quran, fa'alqihi fil yammi. Ulama sebut perkataan al-yammi dalam tafsir. Yammi itu bermaksud sungai Nil, satu gelaran khas bagi sungai Nil. Sungai-sungai ni jangan disebut dalam Quran, tapi yang ni disebut secara spesifik. Sungai Nil tu gelarannya al-yammi. Mana nak kata hebatnya sungai Nil ni, tuan. Pernah satu ketika dulu, nak kata orang ni terlalu berharap pada sungai Nil. Sungai Nil ni pernah mengalami musim kemarau, pernah. Dan akhirnya mereka memakaikan perempuan pakaian cantik-cantik untuk dikorbankan kepada sungai. Dan akhirnya benda itu sampai kepada pemerintah Mesir, Mesir Amru al-As. Amru al-As ketika itu pada zaman Khalifah Ar-Rashidin yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pusat pemerintahannya di Hijaz lah, di Mekah, Madinah tu. Adapun Amru al-As ni antara menteri-menteri yang dihantar untuk mentadbir negara-negara Islam ni. Amru al-As memerintah Mesir pada masa itu. Jadi bila dia tengok rakyat ni pergi mengorbankan wanita untuk sungai Nil, supaya sungai Nil ni kembali mengalir, air banyak balik, sebab mereka akan suffer, dia tak ada air kan. Macam kita lah, kalau air kena jatuh kan masalah. Kalau tak ada elektrik tu okey lagi, kita boleh kipas, kita boleh macam-macam semua. Tapi kalau tak ada air sengsara gitu kan. Air ni penting. Akhirnya mereka sacrifice perempuan-perempuan pakaian cantik, ditenggelamkan dalam laut, dalam sungai Nil tu. Bila benda tu pemerintah tengok tak boleh jadi ni, maka dia tulis surat kepada Sayyidina Umar al-Khattab. Dia hantar report kepada pusat pentadbiran, kepada Khalifah Ar-Rashidin, itu Sayyidina Umar al-Khattab. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar tulis satu surat kepada sungai Nil. Dia tulis surat kepada sungai Nil, tuan. Ya. Pada ni disebut oleh ulama-ulama dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, pula disebut dalam Nailul Awtar, ada sebut kisah ni. Sayyidina Umar tulis satu surat kepada sungai Nil. Dia kata, wahai Nil, Bismillahirrahmanirrahim, aku Umar merupakan hamba Allah. Kepada Nil, hamba Allah. Ya? Wahai sungai Nil, wahai Nil, ya? Kalau kamu mengalir, kalau kamu berhenti mengalir kerana kehendak kamu, maka buatlah. Tapi kalau kamu berhenti mengalir disebabkan Allah, maka tolonglah kamu alirkan balik sungai Nil. Bukan macam tu lah suratnya. Ya, saya lupa dia punya skrip yang betul. Cuma nak ceritanya, kalau kamu ni hamba Allah, tolong berfungsi sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Yang macam itulah kesimpulannya. Kalau kamu rasa kamu ni bukan hamba Allah, maka kamu berhenti. Tapi kalau kamu rasa kamu ini adalah merupakan hamba Allah, makhluk kepada Allah, maka aku minta kamu mengalirlah, kamu keluarkanlah balik air kamu. Maka surat itu dihantar kepada Amru al-As dan dicampakkan dalam sungai Nil. Dan akhirnya sungai Nil kembali mengalir. Ya, itu antara kisah yang disebut oleh ulama-ulama tentang apa yang disebut oleh Al-Yammi, iaitu sungai yang banyak memberi kesan kepada tamadun yang paling tua di dunia, iaitu tamadun Mesir ataupun tamadun Mesopotamia. Okey.
Allah kata kepada mak Nabi Musa, mak jangan risaulah, mak susukan dia, bagi dia kenyang, bagi dia berhenti menangis, mak letak dalam bekas dan alihkan dia dekat sungai. Jangan takut, jangan risau, kami janji kami akan kembalikan anak ini kepada mak. Wa auhayna ila ummi Musa. Allah guna perkataan kami wahyukan kepada mak Musa. Mak Musa bukan Nabi. Tapi nak kata bila orang ni menjaga hubungan dengan Allah, dia akan mendapat ilham. Wahyu dalam maksud iaitu ilham, insting. Mereka bukan Nabi. Wahyu ini hanya diberikan kepada Nabi, kan? Tapi adapun kita orang awam ni diberikan ilham. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita istiqamah dengan amal soleh, kita jadi orang baik-baik, melazimi perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunat, tinggalkan benda-benda makruh, tinggalkan benda-benda yang dilarang, kita juga sebenarnya berpotensi untuk mendapat ilham daripada Allah. Bukan wahyu, ilham, insting lah. Insting kita apa dia tuan-tuan? Iaitu kita mempunyai gerakan hati yang sentiasa boleh nak buat baik. Dan kalau kita tengok satu benda yang kita nak buat, hati kecil kita akan menolak benda tu. Itu bagi insting. Kita nak buat tapi kita rasa macam tak seronok, macam tak boleh. Itu bagi ilham. Tapi kalau orang yang tidak soleh, benda yang tak baik, dia akan dapat insting benda tu baik. Untuk mendapat berarti kita kalau melazimi amal soleh, apabila kita nak buat sesuatu benda yang benda tu kita confuse, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, biasanya Allah akan menggerakkan hati kecil kita ni, dipanggil insting kita ni, naluri kita tu, Allah akan gerakkan supaya menolak benda tu. Dan ini yang mungkin Nabi sebut dalam hadis, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu kepada benda yang tak meragukan kamu. Dan benda ragu-ragu ni tuan-tuan, kadang-kadang Allah akan beri kepada orang yang jauh daripada Allah. Tapi bila orang yang dekat dengan Allah, Allah akan tarik sifat ragu-ragu, Allah akan berikan dia keyakinan, Allah akan berikan dia hati yang lapang, hati yang tenang. Kalau nak pergi mana-mana tempat, dia ada rasa something wrong. Insting tuan-tuan. Mungkin ada orang ada sixth sense. Ini bukan nak cerita pasal sixth sense ni, tapi nak cerita pasal insting, pasal naluri. Jadi mak Nabi Musa ni lebih kurang macam tu lah. Kerana dia ni keturunan yang baik-baik. Maka Allah berikan ilham kepada dia supaya letak dalam bekas dan alihkan. Fikir dia sedok logik, memang tak logik lah. Memang nampak gaya anak ni boleh mati lemas. Memang besar sebenarnya tuan. Saya pun hampir-hampir mati lemas. Saya dah cerita belum? Belum pernah cerita. Hampir mati lemas di Sungai Nil ni. Bila? Pada tahun 2000, sekarang 2016, 2014 kita buat dokumentari. Saya buat dokumentari mencari punca Sungai Nil. Punca Sungai Nil. Dan sungai ni besar sangat. Jadi tak ada kerja, kita pergi cari punca dia dekat mana. Tak ada kerja, cari kerja ni. Punca Sungai Nil dekat mana tuan-tuan? Dijumpai di Uganda dan di Ethiopia. Dia dua punca daripada dua mata air yang sangat besar. Dipanggil Tasik Victoria dengan Tasik Tanah. Dua tasik ni. Nama tasik tapi dia macam laut. Daripada punca air ni membentuk tasik yang besar. Kalau tuan tengok peta, tuan boleh nampak benda tu. Kalau tuan tengok peta selatan, daripada punca mata air yang besar, kecil sikit daripada Niagara Falls lah, dia lebih kurang macam tu. Dia punya waterfall dia besar, laju lah. Dia membentuk tasik yang besar. Dan daripada tasik itulah akhirnya dia mengalir dua negara Uganda dan Ethiopia ni. Dia mengalir bertemu di Khartoum, Sudan. Barulah dia mengalir naik ke Mesir, berakhir di Laut Mediterranean. Masa saya mencari punca Sungai Nil tuan-tuan, ialah kita satu kawasan tasik yang besar kan, yang memakan masa lebih kurang 3 jam dekat atas tasik tu saja. Nama tasik 3 jam atas bot. Mana macam laut lah. Tasik yang tak nampak daratan. Memang jauh lah nak kata tasiknya. Nak pergi menuju ke tempat punca waterfall ataupun punca mata air tu. Okeylah, kita pun naik bot, naik. Tidur bangun tak sampai, tidur bangun tak sampai.
Ya. Tiba-tiba bot berhenti tiba-tiba. Oh, rupanya dah sampai ke hujung dah. Celik-celik tengok dah sampai hujung. Rupanya bot dah tak boleh pergi dah sebab selut banyak. Okeylah. Nampak macam selut macam biasa orang kelabu macam tu je kan. Tak nampak lagi sebelah saya apa dia. Rupanya tengok sebelah saya ni badak air kan, hippopotamus. Bukan dekat zoo ni, ni yang liar ni. 4 ekor tengah duk berkubang, duk bermain-main sama dia. Dekat tepi bot kita betul-betul duk menganga mulut macam tu. Ni bukan yang zoo jenis jinak ni, tak. Ni jenis liar ni. Sekali dia lipas memang lingkup kita. Apa lagi bila tengok badak air dekat liar macam tu, kita pun menggelabah turun daripada bot. Nak lari lah daripada bot. Bot dah tak boleh bergerak dah melengkat dekat lumpur. Turun daripada bot, konon-konon nampak daratan boleh pijak lah terus. Bila kita turun daripada bot, pijak selut tuan-tuan, sampai ke perut. Turun tak boleh bergerak tuan. Tak boleh bergerak terus. Kami 3-4 orang tak boleh bergerak. Ni nak cerita Sukanel mencerita ni. Tiba-tiba nampak orang asli. Sudah orang asli mana pula datang dengan cawat-cawat gitu. Orang asli kan. Dia datang punya orang asli yang baiknya. Baik. Dia datang dengan bot yang dia orang buat daripada daun papyrus. Papyrus ni antara daun yang diguna zaman Mesir kuno dulu lagi untuk buat kertas. Daripada papyrus tu lah dia orang buat bot sampan. Setiap seorang dapat satu bot. Kita duduk atas bot tu, dia tarik kita. Yang pelik yang dia boleh berjalan atas laut tu. Dia tak tenggelam pun. Dia tak tenggelam. Nak kata punya macam mana cara dia mengapung diri, wallahu a'lam. Nak kata kita gemuk dia kurus, rasanya masa tu saya lebih kurang dia je. Tapi nak kata dia boleh terapung pun atas selut tu, tempat dia kan. Kita duduk atas tu. Akhirnya tuan-tuan, okeylah sampai satu tahap dia orang boleh tarik kita dengan bot papyrus yang dia buat tu. Sampai satu tahap dah akhirnya tak boleh jalan, apa pun tak boleh jalan, akhirnya kita kena berjalan. Tapi nak jalan macam mana? Sekali langkah sampai peha, sekali langkah sampai peha, tak boleh. Akhirnya saya berkayut dengan 2 orang. Orang asli saya berkayut, dia guna kayu. Dia orang relax dia berjalan dengan memang pelik dia tu. Tak apalah tu, kita pun buatlah cerita kita apa kat sana, cari punca sebenarnya. On the way balik punya cerita lain pula. On the way balik, kita dilanda ribut tuan. Ribut yang sangat dahsyat ya. Hampir terbalik dah juga bot. Masa tu kerjanya berzikir je lah dalam bot. Standby lah masa tu. Apa-apa equipment yang ada, campak je lah. Yang penting selamatkan diri masa tu. Tengah ribut, bot pula boleh mati enjin, macam-macam lah masa tu. Tengah gelap ni malam ya. Ingat cerita Sukanel tuan. Terbayanglah masa tu tengah berzikir, terbayanglah cerita-cerita ni. Nabi Musa masa tu agak-agak macam mana dah dia budak kecil. Kita yang besar dia pun takut. Kat sungai ni kan, bukan laut, sungai. Tapi ada sungainya sangat besar. Jadi bila kita bayangkan kisah mak Nabi Musa, takkan tak risau. Risau. Lepas tu Allah kata, la takhafi wa la tahzani. Wahai mak, jangan risau lah, jangan takut. Jangan takut. So ketenangan itu yang Allah campakkan ke dalam hati mak. Maka mak letak dalam bekas, mak pun alirkanlah bekas itu. Kami janji kami akan kembalikan anak ini kepada kamu wahai mak. Malah kami akan jadikan dia di kalangan rasul-rasul kami. Allah menyebut dalam ayat yang ke-8, maka menemukannya keluarga Fir'aun agar dia menjadi untuk mereka musuh dan kesedihan. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta tentera keduanya mereka adalah golongan orang-orang yang berdosa. Rupanya dengan anak ni Allah temukan dengan Fir'aun dan juga tentera-tenteranya dalam keadaan mereka tak sedar. Rupanya anak ni lah yang akan jadi musuh kepada mereka ya? Sedangkan Fir'aun dan Haman, menteri-menteri itu semua ni serta semua tentera-tenteranya mereka adalah golongan orang-orang yang berdosa. Ini ceritanya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak. Ini nak jadi cerita tuan. Bila Allah berjanji nak kembalikan mak, nak kembalikan anak kepada mak, maka Allah akan buat apa penyebabnya. Tahun yang sepatutnya anak kena bunuh, tapi tahun itu sepatutnya anak lelaki ni kena bunuh tuan. Tetapi penyebabnya adalah kerana isteri Fir'aun. Dan akhirnya berkatalah isteri Fir'aun, qurratu 'ainin li wa lak. Bila mana tersangkutlah anak kecil ini pada antara dahan-dahan pokok di kawasan istana Fir'aun,
Ada riwayat berceritakan benda tu tak sampai kepada isteri, sampai kepada dayang-dayang saja. Dayang-dayang ni bila dapat anak lelaki, dia orang tahu dia kena bunuh, so dia bawa lah ke Firaun. Maknanya tujuannya untuk dibunuh lah. Tapi bila sampai ke tangan Firaun, maka nak jadi cerita penyampaknya adalah Allah campak dalam hati isteri Firaun. Dia sejuk tu tengok mata budak ni. Dia penyampak tuan Walaupun undang-undang kata anak lelaki bunuh, anak lelaki kena bunuh, tapi Allah campakkan dalam hati isteri kepada Firaun, qurratu ainil li walak. Abang Firaun, kita tengok anak ni rasa macam sejuk hati kita bang. Saya rasa saya sejuk je. Tentang anak ni penyejuk hati kita, penyejuk mata bagi kita dan bagi kamu, wahai Abang Firaun. Kata isteri yang kita kenal, namanya siapa? Asia. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Mesir kuno dia panggil Isid Nefri. Ni Isid Nefri. Firaun ni dia isterinya banyak kan. Antaranya Nefertiti. Nefertiti tu antara isteri kesayangan dia lah. Sebab yang ni yang paling ikut je apa dia cakap. Adapun yang Isid Nefri ni memang tak suka ikut cakap dia, sentiasa lawan. Jadi memang dinyatakan dalam sejarah Isid Nefri memang memeluk Islam. Akhirnya isteri ni request kepada Abang Firaun, la taqtuluh. Bang, tak payah bunuh dia bang. Comel pula budak ni. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Mudah-mudahan mungkin dia ni akan berguna kepada kita atau kita jadikannya sebagai anak. Undang-undang dah kata tak boleh kena bunuh, tapi isteri minta punya pasal wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyedari. Dia minta benda yang tak logik tuan-tuan. Benda yang tak logik. Dan akhirnya bersetujulah Firaun, yang mana akhirnya terpaksa dan mengikut kata isterinya. Ganas-ganas Firaun pun akhirnya isterinya juga berkuasa di rumahnya. Macam tuan-tuan lah, nampak ni ganas ni semua ni. Balik tabik dia ke rumah. Okey. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Cerita dekat istana satu cerita. Cerita dekat rumah ni, mak punya sedih, punya takut, punya rindu dengan anak ni masih lagi tuan-tuan. Mak mana yang tak sayang anak, mengandung 9 bulan, letak pula kat laut. Dan berubahlah hati ibu Musa menjadi kosong. Sesungguhnya dia hampir benar-benar menyatakan perihal anaknya, jika tidak, bahawa kami kuatkan atas hatinya supaya dia menjadi daripada orang-orang yang beriman. Mak Nabi Musa ni hampir-hampir nak bercerita dengan orang, anak ni memang saya alihkan. Kalau dia bercerita dengan orang, mungkin ni ulama tafsir sebut, kalau dah mak Musa dia bercerita, sebab risau, bila kita risau ni kita nak share kan, nak mengadu dengan orang, nak bercerita, nak share kat Facebook, nak bagi orang support kita. Kita nak bercerita kan, nak minta sokongan moral daripada orang. So mak ni Musa yang tengah sedih, tengah rindu, tengah apa ni, dia nak cerita dengan orang. Tapi kami kuatkan hatinya supaya jangan bercerita. Kalau dia bercerita kan, mungkin anak tu dibunuh. Tu cerita ni, ulama tafsir sebut. So tuan-tuan, dia tak bercerita lah, memang dia senang. Tapi apa yang dia buat? Dia buat apa? Wa qalat li ukhtihi qussihi fa basarat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Dan dia berkata kepada saudara perempuan Nabi Musa, pergi kabar beritanya. Maka dia melihat akannya dari jauh sedangkan mereka tidak menyedarinya. Jadi mak yang hantar, mak yang tak bercerita, dia beritahu dekat kakak Nabi Musa, kau pergi tolong tengok apa yang menjadi ke adik kamu. Kita berhenti kat situ bagi dalam azab kita. Terus. Akhirnya kakak pun Nabi Musa pun pergilah dia mencari, menyusuri sungai Nil. Dan akhirnya disampailah ke kawasan pemerintahan istana. Risau, kakak mana tak risau. Bukan sekadar mengalir dekat laut, sampai pula tempat Firaun. Memang dah tahu dah Firaun akan bunuh tuan-tuan. Dan lagi dah bertambah risau. Tapi janji daripada Allah, bila Allah kata kami akan kembalikan, berarti Allah ada perancangan yang tersendiri tuan-tuan.
Penyebabnya bukan sekadar anak itu tak mati lemas. Anak itu dijumpai oleh dayang istana dan diserahkan pula kepada Firaun. Dan kebetulan time itulah isteri Firaun ada. Isteri tak pergi shopping time tu, nak katanya. Kalau isteri dia tak ada time tu, dia pergi keluar ke mana-mana ke, mungkin mati juga lelaki ni. Dan bukan itu saja, bila dah dapat dalam keadaan sepatutnya kena bunuh, Firaun nak bunuh, isteri kata jangan abang, akhirnya tak jadi bunuh. Dah penyebab lagi. Dan bukan sampai situ saja, rupa-rupanya anak ni tak nak duduk dekat istana Firaun. Wa harramna alaihi al-maradi' min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Anak kecil tuan-tuan duduk dekat pangkuan orang yang dia tak kenal. Masa tu mana ada Nestum, mana ada segala jenis susu formula ni tuan-tuan. Maka dia mesti nak menyusu badan, maradi'. Bagi dekat orang ni pegang menangis, bagi orang ni melalak, bagi orang ni segala jenis orang lah, segala mak bidan, segala ahli sihir dah diberikan supaya senyap. Dah jenuh dah dipintal benang-benang macam-macam letak dah supaya senyap nangis, tak berhenti-henti menangis. Risaulah isteri Firaun ni. Dia suka budak ni, dia sayang. Maka Allah kata, dan kami cegah atas Musa para wanita penyusu dari sebelumnya. Maka siapa-siapa pun nak cuba menyusukan, tak boleh. Faqalat, maka kakak Nabi Musa, bila berita tu sampai, orang kampung dah mula tahu. Akhirnya diceritakan dalam kisah, akhirnya keluarlah satu iklan. Siapa yang boleh menyusu dan juga menjaga anak angkat istana ni, anak Isik Nefret ni. Akhirnya bila berita tu tersebar, iklan tu tersebar, faqalat, berkatalah kakak Nabi Musa tadi. Kakak dia senyap-senyap pergi, dia tak mengaku dia siapa. Dan akhirnya dia kata, maukah aku tunjukkan kamu kepada seorang penduduk sebuah rumah ni, makcik ni, dia memang boleh untuk tolong jaga untuk kamu. Dan dia ni orang baik-baik. Tuanku permaisuri nak tak kalau saya tunjuk ada seorang makcik ni, memang dia pandai lah. Setakat ni siapa-siapa kalau dia jaga, okey lah dia. Ni bukan nasri ke rumah. Kata macam tu lah. Okey, maka istana pun setuju. Pada teh macam cara dah tak jadi juga, memekik melolong Nabi Musa AS. Maka ini janji daripada Allah, faradannahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqan walakin aktsaruhum la ya'lamun. Maka daripada peristiwa itu kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya tenang, tenteram mata dan hatinya, dan tidak ada lagi dia bersedih, dan agar dia mengetahui bahawa janji Allah itu pasti benar berlaku, tetapi kebanyakan di kalangan manusia tidak mengetahuinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janji. Syaratnya patuh dan ikut suruhan dan juga arahan daripada Allah melalui naluri kita yang sentiasa patuh kepada Allah, hati yang tenang yang sentiasa ingat Allah, maka Allah akan aturkan kehidupan kita insya-Allah. Bila Allah dah atur, maka itu merupakan janji daripada Allah, kita akan dapat benda yang terbaik, tuan-tuan. Sebab tu kalau konsep ini kita kaitkan dengan istikharah, tuan-tuan. Istikharah ni adalah kita memberi hak kepada Allah untuk menentukan kita setelah kita berbelah bagi. Dan syarat nak istikharah ni, tuan-tuan, bukan selepas kita buat keputusan. Ada orang dia dah ada kata putus baru dia buat istikharah, jadi kecenderungan dia tetap nakkan jawapan dia. Tapi ada orang bila dia dapat satu benda, sebelum dia cenderung mana-mana, dia buat istikharah dulu. Daripada situlah akhirnya Allah akan ilhamkan dia. Yang kadang-kadang benda yang diilhamkan itu benda yang dia tak suka, macam mak Nabi Musa tadi. Allah ilhamkan untuk letak dalam sungai. Kalau fikir-fikir balik, baik jaga senyap-senyap. Kalau ikut kecenderungan hati, tak nak tak dalam sungai, baik jaga. Baik kita travel pergi jauh-jauh ke, bawa balik pergi mana-mana ke, jangan duduk kat kampung dah. Pokoknya saya boleh jaga anak ni kalau ikut kecenderungan hati. Tapi bila mengikut naluri daripada Allah, kadang-kadang yang tak logik, yang hati kita menolak sebenarnya. Dan itu kadang-kadang istikharah macam tu juga jadinya. Kita nak benda tu, tapi tiba-tiba Allah atur kita benda yang berlawanan dengan apa yang kita punya kecenderungan. Tapi kalau kita ingat kisah ini, tuan-tuan,
Kadang-kadang yang berlawanan dengan apa yang kita nak itulah itu yang terbaik bagi kita. Dan itulah janji daripada Allah. Bila kita bagi hak Allah tertentukan kita, maka kita jangan mengarahkan Allah untuk mengikut apa yang kita nak. Allah lebih tahu apa yang kita nak. Allah itu antara kuasa ataupun sifatnya iaitu iradah dan juga qudrah. Allah ni ada kehendak dan Allah ni mampu untuk buat kehendaknya. Jadi kita jangan lupa sifat sifat 20 tu. Antaranya iradah dan juga qudrah. Allah ni ada kehendak dan Allah ini ada kemampuan untuk memenuhi kehendaknya. Kita juga ada kehendak tuan, tapi kehendak kita jauh berbeza dengan kehendak daripada Allah. Maka sebab itu kita jangan lupa antara ayat yang Allah sebutkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang ada benda yang kamu tak suka, tapi Allah kata itulah yang baik bagi kamu. Macam kes ni lah, mak sedih, mana suka dia letak anak dalam bekat, tinggal seorang-seorang, alihkan dekat laut pula, dekat Sungai Nil, tak suka. Tapi Allah kata fahuwa khairul lakum, itu yang baik bagi kamu. Kadang-kadang ada banyak benda yang kamu suka, Allah kata wa asa an tuhibbu syai'an. Kadang-kadang kamu suka macam-macam benda, wa huwa syarrul lakum, tapi itulah yang buruk, yang tak baik bagi kamu. Justru tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulan yang saya nak cerita pada malam ni tuan-tuan, bukan sekadar kisah macam mana mak letak anak dalam sungai, Firaun ambil, kemudian bela dalam istana pula. Dan ceritanya tuan-tuan, memang akhirnya mak Nabi Musa dia offer untuk duduk di istana. Dia offer untuk duduk di istana. Bukan sekadar Allah mengembalikan anak kepada mak, malah dia dapat kehidupan yang mewah di istana. Tapi kalau ikut dalam riwayat sejarah, mak Nabi Musa ni dia request untuk duduk di rumah dia, untuk duduk di rumah dia sendiri. Maknanya dia patah balik ke rumah, dan Esid Nifrit ataupun Asyah membenarkan. Cuma beberapa hari sekali dia akan pergi ziarah, pergi ke rumah mak angkat ni. Dia rasa tu mak angkat lah, dia rasa macam tu penjaga, rupanya bukan. Itu adalah mak yang asal. Seorang pun tak tahu. Ini janji daripada Allah SWT. Maknanya Musa dan maknya boleh duduk membesar, tapi dalam sama mendapat sponsor daripada istana, direct daripada istana. Dan dia membesar menjadi seorang anak yang baik. Dan insyaAllah nanti kita akan cerita selepas ini, iaitu bagaimana keadaan Nabi Musa bila dia menjadi remaja, dia jadi pemuda. Adakah dia mewarisi sifat Firaun ataupun dia mewarisi sifat Nabi Yaqub AS? Itu insyaAllah kita akan bincang nantilah. Apa yang berlaku kepada Musa bila dia makin besar, makin dah boleh mengangkat, dah boleh memanjat, apa yang berlaku, apa yang dibuat kepada Firaun, itu insyaAllah pada ini. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan rahmati Allah, penting pergantungan kita dengan Allah, penting. Faiza azamta wa idza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kita dah buat satu usaha tuan-tuan, sebab mak Nabi Musa nak bela pun tak boleh, sebab hari-hari tentera akan datang menyiasat, siapa yang ada anak lelaki kena bunuh, anak lelaki kena bunuh. Cubalah nak menyuruh macam mana pun susah, bahaya. Sebab kalau dapat tahu bukan anak saja kena bunuh, family pun kena bunuh. Macam zaman Jepun lah, tuan-tuan mungkin sempat zaman Jepun kan. Masa tu siapa ada radio kan tak boleh. Dan saya tengok kat TV je betul kan dia tak tempat zaman Jepun tu nenek cerita kan, risau kan, itu simpan radio risau, simpan anak macam mana agak-agak, simpan anak memang tak boleh tidur kita. Jadi akhirnya kerana pergantungan kita dengan Allah, bila Allah dah aturkan, Allah ilhamkan, kadang-kadang kita ikutlah apa yang Allah atur, dan kita bertawakallah kepada Allah. Bukan kita letak di pengenang dalam sungai, tak, letak dalam bekas, make sure buatlah bekas tu elok sikit supaya nampak dia selamat, dan yang lain itu kita serahkan, kita bertawakal kepada Allah. Itu mungkin satu konsep kita lah. Apa saja yang kita buat dunia pada hari ini, setelah kita berusaha sedaya upaya kita, dalam masa yang sama jangan lupa untuk kita gantungkan pergantungan kita, serahkan pergantungan kita kepada Allah. Allah yang lebih mengetahui setiap apa yang kita rancangkan. Apa dua projek, bisnes, apa saja yang kita buat, jangan lupa kadang-kadang semua itu bukan sebab usaha kita, dan itu adalah kerana adalah dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang ada orang dia berjaya, akhirnya dia lupa bahawa kejayaan itu sebenarnya Allah yang bantu dia. Dan dia kata saya boleh menakluk dunia ni sebab saya memang sungguh-sungguh. Saya berenang, saya merentasi lautan apa semua ni kerana usaha saya.
Tak ada siapa yang bantu. Jadi kena hati-hati kata-kata macam tu. Kadang-kadang semua usaha kita tu kadang-kadang melalui dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu tidak tanduk kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa untuk malam ni kita berhenti dekat situ dulu, insya-Allah. Semoga memberi manfaat kepada kita betapa pentingnya kita menjaga hubungan yang baik dengan mak, dengan ayah kita, tuan, sebagaimana kisah Nabi Musa. Kerana mak ayah ini mereka berperanan sangat besar dalam hidup kita. So Allah menyebut dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Buat baik kepada mak ayah. Sebagai contoh kisah Nabi Musa, maknya sangat jaga sungguh-sungguh anak, risaukan anak. Jadi tolong adaptasi kisah ini untuk bagaimana kita risaukan mak kita, sayang mak kita sebagaimana mereka sayang kita masa kita kecil dulu. Masa ni tak ada. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk malam ni. Jadi mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah pertemuan kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya iklankan satu CD daripada sahabat kita, iaitu peristiwa bulan Rejab Ustaz Ahmad Dasuki. Ustaz Ahmad Dasuki ada CD-nya dalam, iaitu penceramah bebas ada pengasas kompleks Tibun Nawawi ini dekat surau kita ni. Jadi Ustaz Dasuki ada cerita berbagai benda lah dalam CD ni untuk boleh dapatkan lah. So saudara Jazimin ni dia punya kerjanya adalah akan round sekitar Selangor, Kuala Lumpur untuk rekodkan ceramah ustaz-ustaz dan divideokan dan di-CD-kan sebagai sumber income-nya juga. Jadi tuan-tuan kita pakai bantu lah. Bukan sekadar dia menyampaikan dakwah-dakwah ustaz-ustaz ni, malah sebagai mungkin bagi kita yang tak sempat nak pergi semua kuliah ustaz-ustaz, jadi boleh dapatkan CD-CD yang direkod, yang direkam oleh beliau, insya-Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada beliau untuk meneruskan kerja dakwah dia, untuk menyampaikan kepada kita, dan bersama sama kita juga tolong support untuk menaja kemampuan dia nak guru kiri misalnya. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.